Okey, dah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah. Hari ini kami iaitu Wan Nur Ain, Nur Syahirah dan saya Wan Nurul Syafiah ingin membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, baiklah. Izinkan saya menerangkan tentang tokoh yang pertama iaitu Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar, nama penuhnya ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Tempat beliau dilahirkan ialah di Citra Kedah pada 5 Mac 1940. Kerjaya beliau ialah pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Okay, baiklah, jawatan beliau pula ialah Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Chancellor di Universiti Malaya. Antara anugerah yang beliau telah peroleh ialah gelaran Doktor Persuratan daripada Universiti Malaya kerana sumbangan yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia pada tahun 2000. Antara penyelidikan yang telah dilakukan oleh beliau ialah beliau telah melakukan penyelidikan pada tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Okay, baiklah, antara kejayaan beliau pula ialah beliau merupakan wanita Melayu terawal yang memperoleh PhD. Beliau juga merupakan individu di Malaysia yang memegang jawatan sebagai profesor. Yang ketiga, beliau juga telah memegang jawatan yang tertinggi di Universiti Malaya. Okey, baiklah. Seterusnya, antara peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Okay, kemudian, antara buku yang dikeluarkan oleh beliau ialah Nahu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia 1968 dan lain-lain lagi. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Okey, baiklah. Seterusnya juga ialah tentang pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Menurut Asmah Haji Omar 2008, susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Melanesia, yang ketiga Mikronesia dan terakhir Polinesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat dan keluarga tiga yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Asmah Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan juga bukti budaya. Okey, baiklah. Saya ingin
Izinkan sahabat saya pula untuk menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara karya-karya Asma Haji Omar adalah Rahsia Ejaan Jawi daripada Zainal Abidin Ahmad, Zakba yang ditranslitasi dan diperkenalkan oleh Asma Haji Omar. Yang kedua adalah Panduan Wacana Akademik Teori dan Penerapan DDP pada 2009, Nahu Kemas Kini, Panduan Bahasa yang Baik dan Betul, PTS Professional Publishing pada 2008, Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan Pentadbiran dan Media, DBP pada 2007, Panduan Wacana Akademik, Teori dan Penerapan, DBP pada 2006, Panduan Wacana Akademik dan Teori dan Penerapan Bahasa Melayu Samudera, Benih yang Baik Menjadi Pulau pada 2006, Setia dan Santun Bahasa, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2002, Wacana Perbincangan, Perbahasan dan Perhubungan pada 1996, Perancangan Bahasa dengan rujukan khusus kepada Perancangan Bahasa Melayu 1993, Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu pada 1992, Susur Galur Bahasa Melayu 1985 dan seterusnya Language and Society in Indonesia pada 1982. Pemikiran Asma Haji Omar dari segi bahasa dan alam Melayu adalah, menurut Asma Haji Omar 1993, beliau meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman orang Melayu yang menerokai dalam bahasanya melalui penelitian terhadap kanak-kanak, khususnya dalam pertuturan bahasa itu sebagai bahasa utama dan bahasa orang dewasa. Penelitian mengenai bahasa kanak-kanak dilakukan secara empiris dan perbincangan bertumpu pada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa penemuan beliau terhadap bahasa subjek pendidikan sesuai dengan sesuatu yang terdapat dalam bahasa lain, tapi terdapat perbezaan dalam penguasaan sistem bahasa secara kronologi, iaitu menurut peredaran masa sesuai dengan peningkatan usia kanak-kanak. Beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam perhubungan, konsep-konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan, iaitu dalam soal peperiksaan. Dari segi nahwu dan tata bahasa pula, Asma Haji Omar 1976 dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zakba tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti berikut. Yang pertama adalah keutamaan ucapan di dalam tulisan, iaitu kerujukan bunyi mendahului tulisan. Yang seterusnya adalah huruf sebagai lambang bunyi, dan yang terakhir ialah hubungan antara fikiran, mekanisme bahasa. Asma Haji Omar merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan nahwu struktur. Huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini berbeza dengan acuan nahwu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Menurut Asmah, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa Melayu. Ayat mestilah dimulai dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap. Seterusnya, rekan saya Ain akan menyambung. Baiklah, dalam nada yang lain, pemikiran Asma Haji Omar dari segi penggunaan bahasa menurut situasi. Menurut Asma Haji Omar pada tahun 2002, beliau ada menyatakan pengertian setia bahasa, iaitu merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam pengguna bahasa menurut situasi. Selanjutnya,
setiap bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu seharusnya menggunakan satu bahasa saja dalam kehidupannya sehari-hari dan menyisihkan bahasa yang lain. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang dipersetujui oleh masyarakat. Menurut Asmah Haji Omar lagi, beliau ada mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Bertitik tolak daripada itu, menurut Asmah Haji Omar dalam pemikiran tentang wacana, iaitu wacana akademik. Menurut pandangan Asmah Haji Omar pada tahun 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungi beberapa faktor, antaranya faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional dan meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak tepat. Menurut Asmah Haji Omar pada tahun 2006, beliau ada memaparkan pemikiran melalui teori-teori di sebalik proses kreatif itu dan memberi panduan penggunaan berbagai-bagai strategi dalam penghasilan wacana akademik yang baik. Pedoman tersebut merupakan satu peringkat peraturan tentang cara untuk mengeja, iaitu bagi pedoman umum ejaan, dan cara membentuk istilah, iaitu bagi pedoman umum pembentukan istilah. Selanjutnya, pemikiran Asmah Haji Omar dari segi temuduga dan wawancara. Wacana, temuduga dan wawancara edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temuduga dan wawancara. Beliau ada memperlihatkan wacana, temuduga dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Tujuan wacana, temuduga dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temuduga dan wawancara. Selanjutnya, berdasarkan bidang wacana, jelas ia telah membuktikan bahawa Asmah Haji Omar berfikiran jauh bagi memastikan keperluan masyarakat dipenuhi. Selanjutnya kita pergi kepada tokoh yang kedua yang juga memainkan peranan untuk memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Nama penuhnya ialah Dr. Abdullah Hassan. Beliau dilahirkan di Teluk Monson, Perak, iaitu terletak di Perak pada 20 Mac 1942. Beliau pernah berkhidmat di University Science Malaysia USM pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa dan menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 dan bersara pada tahun 1997. Tahap pendidikan beliau ialah beliau memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan memperoleh ijazah sarjana pada tahun 1969 dalam jurusan linguistik bahasa Melayu
daripada Universiti Malaya dan mendapat PhD pada tahun 1972 dalam bidang linguistik am daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau merupakan bekas tenaga pengajar di University Sains Malaysia pada tahun 1972, Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 dan beliau bersara pada tahun 1997. Kejayaan beliau dalam bidang bahasa, beliau merupakan ahli bahasa yang terkenal di Malaysia. Seterusnya, beliau juga merupakan ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia iaitu PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia iaitu PLM. Dapat dilihat di sini penglibatan dan peranan tokoh Dr. Abdullah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi memandaikan rakyat bagi mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa pribumi demi membina kreativiti pribumi. Selanjutnya, beliau juga bergerak aktif dalam aktiviti persatuan bahasa dan beliau juga merupakan Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia sejak tahun 1997 lagi. Bertitik tolak daripada itu, di bawah pimpinan beliau, Profesor ada mengusahakan persidangan penterjemah antarabangsa. Persidangan dianjurkan oleh Persatuan Penterjemah Malaysia iaitu PPM dan Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad iaitu ITNM dengan kerjasama DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka dan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Dalam penulisan tokoh yang kedua iaitu Dr. Abdullah Hassan, beliau ada menulis 27 buah buku mengenai bahasa, tata bahasa dan sintaksis. Beliau juga ada menterjemahkan sebanyak 11 buah buku. Selanjutnya, hasil kerja penulisan beliau ini adalah bersama dengan isterinya iaitu Ainon Muhammad. Mereka berdua percaya menulis sebanyak 26 buah buku. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya iaitu Syafiah. Okey, baiklah. Seterusnya, antara peranan dan pemikiran Dr. Abdullah Hassan. Yang pertama, beliau telah mengajar dan sering melakukan penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan dan komunikasi interpersonal. Okay, baiklah, yang kedua, beliau menulis 27 buah buku, tata bahasa dan linguistik dan menterjemah 11 buah buku. Beliau dan isterinya, Ainon Muhammad, menghasilkan 10 buah buku berfikir, 8 buah buku komunikasi dan 10 buah kamus bersama-sama. Yang terakhir, beliau memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, pendidikan dan pentadbiran. Okay, baiklah. Seterusnya, pemikiran Abdullah Hassan. Beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu tinggi menekankan dua aspek iaitu peraturan bahasa dan peraturan tata budaya. Okay, baiklah. Aspek peraturan budaya meliputi sebutan,
ejaan, perkataan, ayat dan kerapian makna. Bahasa yang matang pula mengandungi ciri-ciri intrinsik dan ekstrinsik. Baiklah, bahasa yang matang dapat menjadikan wacana mengungkap ilmu tinggi seperti falsafah, sains, seni dan sastera. Beliau dan isterinya, Ainun Muhammad, menghasilkan buku berfikir secara logik dan kritis sebagai panduan untuk meningkatkan ketajaman analisis dan membuat keputusan. Baiklah, seterusnya izinkan sahabat saya pula iaitu Syahira untuk menyambung pembentangan beliau. Okey, yang seterusnya adalah contoh hasil karya dan penulisan Dr. Abdullah Hassan. Buku pertamanya adalah Pola-Pola Kebudayaan Dewan Bahasa dan Pustaka, terjemahan Ruth Benedict, Pattern of Culture 1943, dan pada 1947 The Monopoly of Malay, Dewan Bahasa dan Pustaka 1976, Bimbingan Bahasa Malaysia 1 untuk HSC, penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd 1977, Civic Menengah Baharu buku 4, penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd 1978, Rencana Linguistik 1999, Perancangan Bahasa dan Pustaka, terjemahan Abdullah Hassan 2007, Pembina Perpustakaan dalam Bahasa Melayu, PTS Publication dan Distributor Sdn Bhd, dan antara karya bersama dengan isterinya Ainun Muhammad adalah Peribahasa Nilai-Nilai Bunyi KBSM, Putusan Publication dan Distribution Sdn Bhd, Teknik Berfikir dan Konsep dan Proses daripada Putusan Publication. Persamaan peranan Asmah Haji Omar dan Dr. Abdullah Hassan adalah Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan merupakan ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM), ahli seumur hidup Persatuan Linguistik Malaysia (PLM), dan beliau merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar pula merupakan Presiden Pengasas Persatuan Linguistik 1977, ahli jawatan kuasa Bahasa Melayu dan juga Presiden Pengasas Persatuan Bahasa Moden Malaysia. Peranan Asmah Haji Omar dan Abdullah Hassan adalah, bagi Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, beliau mengetuai persidangan terjemahan antarabangsa dan menulis 27 buah buku mengenai bahasa, tata bahasa dan linguistik serta menterjemah 11 buah buku. Beliau menghasilkan 10 buah buku berfikir, 8 buah buku komunikasi dan 10 buah kamus. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar pula merupakan ahli lembaga pengelola DED, Timbalan Naik Konsula, Perjawatan, Pengarah Pengasas Institut Peradaban Melayu dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir adalah persamaan pemikiran Abdullah Hassan dan Asmah Haji Omar. Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan merupakan tokoh yang martabatkan bahasa Melayu pada peringkat antarabangsa, manakala Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar pula memartabatkan bahasa Melayu dengan menulis buku-buku dalam bidang bahasa. Sekian daripada kami. Kami berharap anda
bahasa Melayu dapat dimartabatkan dan dikekalkan oleh generasi pada masa akan datang. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing. Misalnya, guru perlulah mendidik anak murid di sekolah dengan benar dan seterusnya. Ibu bapa perlulah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Kerana bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.